Petai atau nama saintifiknya Parkas piciosa adalah sejenis tumbuhan hutan hujan tropikal yang banyak ditemui di Asia dan benua Afrika. Kita mudah hari minta tolong mudah, kita tak bergau kan. Tapi ya patut-patut. Baru susah kaya ikut lah. Pasal janji gaji tu lah. Gaji sekarang tu lah. Petai is my favourite lah. Saya kalau jumpa petai dekat luar memang saya akan beli. And then my favourite is sambal petai tempoyak. Makan dengan nasi putih panas-panas memang confirm bertambah. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hai. Assalamualaikum. Salam sejahtera sahabat tengah hari. Terima kasih kerana terus bersama TV3 Malaysia. Anda bersama saya Hawa dan juga Fatin di Wanita Hari Ini untuk hari ini 19 Julai 2022. Hari Selasa. Harapnya semua ceria walaupun Fatin kat luar hujan lah. Ya, jangan disebabkan hujan tu merencatkan kita punya aktiviti dan juga aura positif kita untuk kita mulakan Wanita Hari Ini. Dan hari ini sebenarnya Hawa, kalau kita dapat bau dekat sini aromanya, tapi kejap lagi kita akan kongsikan. Pasti ada yang dah tahu, ada yang belum tahu, tapi nanti dulu kerana kita ada sesuatu yang nak dikongsikan sebelum kita mulakan topik kita hari ini. Betul, pastinya. Yang mana? Kita nak kongsikan pertama sekali perkembangan terkini yang pastinya tular juga di media sosial, di Twitter pun ramai yang berkongsikan tentang perkara ini. Bekas penyampai berita TV3 Zalina Azman dilaporkan hilang dan difahamkan hilang sejak November tahun lalu. Dan kata Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Muhammad Iqbal Ibrahim, pihaknya menerima laporan daripada anak lelaki beliau, Mikael Nurman, 33 tahun, berhubung kehilangannya pada 29 November tahun lalu. Dan kita harapkan usaha-usaha mencari Zalina Azman dipermudahkanlah dan ada orang kata titik tengah untuk kita ketahui ke mana sebenarnya misteri pemergian Zalina Azman ini. Dan diharapkan mungkin juga boleh sesiapa yang mungkin ada maklumat boleh membantu juga pihak berkuasa dalam urusan pencarian Zalina Azman ini. Ya, betul. Pihak polis ada berkongsi, ada melakukan hibahan. Jika orang ramai yang ada mempunyai maklumat, anda boleh maklumkan kepada pegawai penyiasat Sarjan Sabturia Lorong atau Balai Polis Seksyen 6 Shah Alam di talian 0355194622. Kita harapkan keluarga beliau tabah menghadapi perkara ini dan ada penyelesaian yang terbaik. Zalina Azman ataupun Datin Zalina Azman sebenarnya pernah terlibat dengan banyak program-program di TV3. Ya, pastinya. Bekas pembaca berita, penyampai berita, pengacara juga dan juga terlibat dalam program Money Matters. Kita harapkan yang terbaiklah dalam usaha pencarian beliau. Baik, itu berkenaan dengan berita yang ingin kami kongsikan. Selain itu, kita suka nak kongsikan hari ini. Mestilah suka. Mestilah. Hawa yang paling orang kata seronok dan juga teruja kerana ini merupakan makanan Hawa juga. Patutlah cantik. Ya ke? Taklah awak pun sama walaupun awak kurang gemar kan sebenarnya. Tapi saya boleh makanlah. Demi Wanita Hari Ini saya cuba. Okey. Lepas ni boleh rasa. Okey, kita sembang-sembang ni tentang dah tunjuk pun gambar di kaca TV tentang petai pada hari ini. Ada yang makan, ada yang tak gemar sebab baunya. Tapi sebenarnya kan KKM ataupun Kementerian Kesihatan ada kongsikan infografik katanya bau petai tidak mendatangkan mudarat. Alhamdulillah, tetapi kurang selesa. Betul tu Fatin. Sebab saya memang suka makan petai ni, cuma makan hari yang tertentu je. Hari yang contohnya esoknya tidak bekerja. Hari yang esoknya takkan jumpa sesiapa di rumah macam tu saja. sekali ya. Jadi tapi jarang tak lah apa. makan. Kalau dah katakan itu adalah makanan kegemaran dan juga dia mempunyai banyak khasiat kan, terutama dia boleh membantu dalam imun sistem kita dan juga kita mempunyai vitamin C yang banyak, vitamin E juga. Dan betul. juga kalau kita tahu banyak sebenarnya variasi makanan yang kita boleh pelbagaikan dengan petai ini. Ada yang terbaru, spaghetti petai pada Hawa. Kan spaghetti lomak petai. Wow, itu kejap lagi kita akan kongsikan. Tapi sebelum itu, apa kata kita nak tengok dulu trivia yang dihasilkan, yang disediakan oleh rakan wartawan Shikin. Jom kita dengarkan. Petai atau nama saintifiknya Parkas piciosa adalah sejenis tumbuhan hutan hujan tropikal yang banyak ditemui di Asia dan benua Afrika.
Ia biasanya dikenali sebagai petai di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia, dikenali sebagai sarto di Thailand dan yongchak di bahagian timur utara India. Biji petai boleh dimakan secara mentah sebagai ulam, dijerukkan atau dimasukkan ke dalam masakan, contohnya seperti sambal petai. Tumbuhan ini juga lebih sinonim dengan baunya yang sangat kuat yang boleh menyebabkan bau yang kurang menyenangkan. Pohonnya boleh mencecah sehingga 30 meter. Petai yang dahulunya hanya dikenali sebagai sayuran hutan yang dinikmati dan dihargai oleh penduduk luar bandar, kini menjadi buruan ramai sebagai makanan ulam yang sangat popular. Petai ini sememangnya mempunyai pelbagai nutrisi yang bermanfaat untuk kesihatan. Dikatakan, serat yang terkandung di dalam petai ini adalah tinggi dan sekaligus dapat membantu proses penghadaman dan mencegah sembelit. Ada juga yang mengatakan petai juga mengeluarkan sejenis protein yang diolah oleh tubuh kita menjadi serotonin. Serotonin ini dikatakan adalah zat kimia yang dapat membuat kita merasa lebih tenang, mengelakkan perasaan kemurungan dan juga kekal awet muda. Tidak sangka begitu banyak kelebihan petai ini. Justru memang rugilah siapa yang tidak menikmati petai. Fatin, awak dengar tak tadi? Awet muda. Awet muda, boleh hilangkan kemurungan. Boleh mula makanlah kot petai untuk hari ini. Mungkin ada dalam kalangan anda hari ini tengah hari makan petai ataupun bila tengok tadi alamak teringin pula makan petai tapi tak tahu nak masak apa. Jangan risau, itu banyak kita akan kongsikan pada hari ini antara menu berasaskan petai. Tapi Fatin, itulah sebab ini petai kegemaran saya. Tapi makan hari tertentu saja. Macam mana takut bau? Sebab awak takut bau kan? Tapi jangan risau. Sebenarnya ada menurut apa yang dikongsikan, petua untuk kita hilangkan bau petai ni daripada kita minum kopi ke ataupun kita boleh kumuh dengan air garam. Cubalah. Minum kopi boleh kurangkan bau petai? Bukan kurang, boleh hilangkan terus. Tak ada masalah. Okey, itu berkenaan dengan petai yang mungkin sedikit sebanyak kita dah kongsikan dengan anda. Banyak lagi sebenarnya pelbagai menu kita nak kongsikan. Ada 4 tetamu akan bersama dengan kita hari ini. Tapi sebelum tu, kalau ada sebarang menu-menu istimewa berasaskan petai, kongsikan dengan kami di Instagram dan juga Facebook kami. Ya, di Instagram dan juga Facebook WHI TV3. Kita berehat dulu seketika. Selepas ini, jom kita makan petai. Menu petai. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita hari ini. Kepada anda yang baru saja buka TV, baru saja buka Facebook Live WHI TV3, hari ini kita nak kongsikan kepada anda segalanya tentang petai. Apa menu resepi masakan yang berasaskan petai, apa khasiat petai, semua itu kita nak kongsikan kepada anda. Dan cukup teruja saya pada hari ini, selain masakan berasaskan petai, tapi masakan yang nak dikongsikan ini cukup unik sekali, akan dikongsikan terus oleh Puan Juliana Issa, pemilik Kek Kusuka Bakery. Terima kasih Puan Juliana bersama kami di WHI. Tapi bila dengar tentang bakery, kita bukan nak buat kek ada petai ke apa, tak. Menu dia apa Puan hari ini? Okey, menu pertama saya ini soto nangka petai. Soto nangka petai. Pertama kali saya dengar. Bila saya tengok tadi, ini lain daripada yang lain ni. Inspirasi tu datang dari mana Puan Juliana untuk buat soto nangka petai? Okey, sebenarnya pembantu rumah saya seminggu sekali dia mesti buat resepi ini sebab anak-anak suka. Dan daripada Madura, Jawa Timur. Okey. Asalnya lah. Asalnya dari sana. Okey. Biasanya kalau kita makan soto kan dia sup dengan nasi impit, dengan ada tauge, ada bergedil kan. Okey, kalau ini macam mana ni? Okey, simple saja. Kita hanya gunakan daging, nangka dan juga petai. Dan special juga sebab kita letak kerisik dan juga rempah sebut ketumbar. Saya kacau tak apa sebut jintan manis dan juga lada sulam. Okey, kalau kita tengok dia punya bahan-bahan ada di sini. Kan ada kerisik tadi. Ada bawang,
dan juga sup soto bunjut. Sup soto bunjut. Okey, baik. Okey, dan pemilihan petai biasanya kalau kita tengok di pasar petai ni ada pelbagai kan. Kalau puan sendiri dalam pemilihan petai tu bagaimana untuk masakan? So ada kalanya orang kata yang tua tu lagi sedap, lagi berlemak. Itu bergantunglah juga. Kalau saya suka yang muda. Kita makan crunchy. Kalau makan macam kacang saja kan. Tapi kena ada had dia lah makan kan. Ya. Okey, dan untuk resepi ini, cara nak buatnya mudah ataupun tidak? Sebab bagi saya gabungan yang cukup unik sekali lah. Nangka tu juga petai dan dijadikan soto. Dia cuma rumitnya, kita nak kena rebus daging tu sampai empuk. Dan juga nangka pun kadang susah nak dapat di pasaran kan. Ada sesuatu tempat je boleh diperolehi lah. Itu saja kot, mudah saja. Okey, jadi cara-caranya dari awal bagaimana? Mula-mula kita nak masukkan apa dulu? Kita rebus daging dulu pastinya. Ya, rebus daging sampai empuk dan juga rebus nangka. Macam biasa kita tumis rempah-rempah, bawang putih semua, serai, dan dia guna daun salam juga. Daun untuk salam. aroma. Dan juga serai diketuk, dan juga daun kunyit. Okay. Dan apa kata pembantu rumah masak hampir setiap minggu ya. Soto anak-anak anak-anak suka. Walaupun ada petai. Ya. Mereka makan petai juga. Ikut mak ayah dia. Ikut mak ayah dia. Jadi macam mana tu awal-awal diperkenalkan petai kepada anak-anak ni? Sebab dia ingatkan sayur hijau. Cubalah makan. Rupanya mereka suka. Tapi saya tak galakkan lah. Sebab jarang kan orang suka petai. Okey. Dan kalau saya sendiri puan, kalau petai ni memang saya suka sambal udang petai. Kalau puan apa lagi antara menu lain kalau buka rumah lah kan? Selain daripada soto ni, masakan yang letak petai. Yang biasanya lah ya. Nasi goreng kerabu petai. Ini sedap ni. Dalamnya kita ada letak bunga kantan, serai diricik dan juga kacang panjang diricik halus. Dan juga ini saya tengok kaki ayam. Kerabu kaki ayam pun ada petai juga. Ada. Okey. Dia masam-masam manis macam itulah. Dan di situ saya tengok pulut kuning dihiaskan dengan petai pula. Macam yang asyik tengok kek saja kan. Kita ubah selera lah. Pulut kuning, sambal bilis petai dan keliling petai. Kan hari ini temanya petai. Kalau semua kita sesuaikan padankan dengan petai. Kalau orang rasa macam tak biasa makan ni kan, boleh kongsikan tak rasanya bagaimana? Dia sama juga macam masak lemak cili padi. Tapi bezanya cuma kita letak nangka dan makan dengan soto. Makan dengan soto. Makan dengan nasi impit. Nasi impit itu je lah bezanya kan. Baik. Dan sebenarnya puan pemilik kek Kusuka Bakery. Jadi di situ apa yang dijual? Kalau kita tengok di situ ada macam-macam jenis pastry, ada croissant, kek dan sebagainya. Saya ada juga menghasilkan kek hari jadi ataupun kek-kek keramaian yang lain lah. Pastry, kuih-kuih tradisional pun kami hasilkan juga. Okey. Jadi laman media sosial ataupun kalau siapa-siapa nak buat tempahan, boleh lawat laman sesawang kami di Kek Kusuka Bakery. Okey, baik. Terima kasih banyak Puan Juliana bersama kita dari HI. Menu yang cukup istimewa sekali dikongsikan kepada anda, sotong nangka petai. Dan pastinya banyak lagi perkara menarik akan kami bawakan kepada anda. Tapi sebelum tu, penerbit dah suruh saya rasa saya risau ni. Pastinya nak kerja jumpa orang lagi makan petai ni. Ada makan. Okey. Okay, saya rasa sikitlah tapi saya tak gigit petai lah hari ni. Alamak. Okay, kita rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dah jom. Kalau makan dengan teringin nak makan petai. Terima kasih. Sedap sangat. Okey. Nah, ini selain daripada menu ataupun masakan petai, kita nak kongsikan kepada anda. Jom kita saksikan satu kisah inspirasi seseorang yang meraih pendapatan melalui penjualan petai. Jom kita saksikan. Sebut sahaja petai, pastinya sudah terbayang akan aromanya yang memukau bagi penggemar buah hutan ini. Bagi peraih petai, Zulkifli Deraman, 47 tahun atau lebih mesra dengan panggilan Abai P, bermula sekadar suka-suka membantu rakan sekampungnya di kampung Cucu Puteri Kuala Krai, Kelantan mencari petai. Kini, dia menjadikan itu sebagai punca menjana pendapatan untuk sekeluarga.
tak duduk bawah asalnya. Tu member naik petai tu lu unggah bila ke. Dia boleh bayar 100. Tu lah. Lepas tu tak belajar nak sendiri. Saya terapa kunci, lepas tu boleh naik buku besar. Boleh lah. Sampai learn ni lah kira ada petai tak. Kita lah kalau kita dekat tu. Jadi ni lah macam orang minta tolong lah. Dia tahu kita boleh ngukah ni kak. Naik petai ada orang boleh naik. Gitulah. Lepas tu kak. Seterusnya lah gitulah. Jadi tuai-tuai kebubur tahu kita boleh ngukah. Mu jagalah petai aku ni. Saya tengok ada naik. Kita mudah hari minta tolong mudah. Kita tak pergi tapi dia patut-patut. Kalau susah kayak ikut lah. Pasal janji gaji tu lah. Gaji sekarang tu lah. Meskipun mencari petai di dalam hutan bukanlah satu kerja yang mudah. Namun, atas permintaan pasaran yang tinggi, Zulkifli sanggup untuk menggadaikan nyawanya memanjat pohon petai setinggi 30 meter demi mencari rezeki. Kita kait dia bawa benda tu kita kena naik pohon tinggi tu. Makin putih. Pakai tangga kau kita buat kot tangga sikit. Nak ke dia makin tenaga ke. Lepas tu kita kena depan 20 kaki ni, 10 kaki je. Kita pakai kayu tangga separuh. Dia lah siapa di leher dia tu. Gitu. Masa 3 kali dah jatuh. Kisah ni kita apa ni paksa diri kita ke. Paksa sampai ke kering orang. Jatuh, 3 kali jatuh. Tapi alhamdulillah umur panjang lagi dah. Hutan ni dia banyak gerik lah. Hutan ni ke. Macam petai padi ni kita kena gerik hasi lah kita kira dia pendek ke. Macam gerik A ni dia straight panjang, betul besar. Dia panjang. Orang kata kalau hak ni betul besar pula ni B. Harga dia berbeza lah A, B, C tu ke. Harga ni mengikut sekarang kalau A tu ada 70 gitu lah, 70 lah. Dia tengok pasar rare ke. Kasih mungkin lah ubat kau dia macam ni lah, macam pahit kau ke, kulit dia ke. Setengah orang makan isi saja, kita ni makan dengan kulit. Dia tak itu koyak-koyak basuh lah. Betul-betul makan kulit. Dia kata buat ubat. Mungkinlah kelak dia tu kulit ke. Ada tak makan bulu, makan kicap. Anak dara tak makan bulu, kicap je. Macam-macam. Gitu. Benda tambah payuk bola learning ada. Dulu tu orang 5 rias 100. Kutik bila 5 rias 100 kan. 5 rias 100 dulu. Learning. Tengok ada pendapatan kita lah kalau macam dia bagi 2 kan. Kau boleh 200 pin 100 kan. Kalau harga 50 boleh 50 kita 50 dia 100. Itulah pendapatan. Rezeki kan tak menentu kan Tuhan kan. Tuhan menentu kan rezeki kita ada cuma ni sehari-hari. Pendapatan kita. Walaupun kita lebih pun dia nak bagi 200 tu lah. Tak. Di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalannya bagi mereka yang berusaha. Zulkifli percaya setiap titis keringatnya berbaloi apabila jualan hasil petainya mendapat permintaan ramai. Sangat memberi inspirasi apa yang dikongsikan oleh Abang P itu dari Kelantan, yang mana banyak sebenarnya kita boleh menjana pendapatan dengan apa sahaja, dengan kesungguhan kita sanggup panjat pokok 30 meter kan, bahaya dan sebagainya demi sesuap nasi. Baik, itu kita dah selesai dengan laporan. Apa kata kita nak terus dengan kaunter yang kedua, kita nak bawakan satu lagi menu berasaskan petai, dan saya bersama dengan Puan Nur Kartini Ibrahim, pemilik Lawa Village. Apa khabar Tini? Alhamdulillah, khabar baik Fatin. Terima kasih atas jemputan hari ini. Sama-sama. Okey, hari ini kita nak kita dah wawarkan yang mana hari ini memang kita bercerita pasal petai sahaja daripada awal kan. Dan hari ini untuk di Lawa Village, apa yang nak diketengahkan, menu istimewanya kalau boleh dikongsikan? Okey, so hari ini speciality kita adalah oyster sambal petai. Wow. So basically kita pernah makan kan, ada raw oyster, ada baked cheese. So kita bawa kelainan daripada Lawa Village ni, iaitu makan oyster dengan sambal petai. Okey, makan oyster yang kita rebus ke
ataupun dia boleh dia boleh makan dua jenis. Satu kalau nak makan yang raw pun boleh. Kadang kita akan perahkan dengan lemon. So kalau kita nak makan yang direbus pun boleh. Rebus tu dia tak adalah rebus betul-betul masak tu kan. Dia just celur macam tu je. Okey, macam Tini sendiri macam mana sebenarnya mendapat inspirasi? Kalau selalunya tiram ataupun oyster ni kita makan tanpa petai ataupun dengan sos yang disediakan. Tetapi ini lain ya daripada sambal tumis ikan bilis petai dan juga ada lemon, ada ikan bilis rangup juga. Kenapa sebenarnya kombinasi ni dihasilkan? Okey, sebenarnya Lawar Village ni adalah dia punya tagline selera kampung Ambor. So kita daripada Kelantan lah sebenarnya. So kita menjual benda yang kata barang yang oyster ni adalah western lah kan, tapi kita nak melayukan dia. So kita buat combination dengan petai, mempelbagaikan lagi. Sebab kita punya main konsep dekat kedai kita adalah selera kampung. Selera kampung kita ada ulam-ulam, so kita buat combination oyster dengan sambal petai. Okey, apa kata kita nak tunjukkan apa cara untuk kita nak menyediakan bahan-bahannya dan juga bagaimana sebenarnya untuk kita sediakan sambal itu? Senang je sebenarnya ni Fatin. Dia punya bahan dia. Okey, kalau kita tengok kat sini ada bawangnya, cili kering ni, bawang putih, ada cili api dan juga itu blend je semua sekali. Oh, itu blend saja, tumis saja. Tumis sampai dia pecah minyak. So dia punya tips dia, petai tu dia mesti masuk last sekali. Sebabnya tak nak bagi dia terlalu kembang ke? Kalau tak, dia tak sedap lah. Kalau kita letak yang part tak akhir tu, dia rangup. So bila kita makan dengan oyster tu, dia rasa dia punya crunchy petai tu. Okey, saya mungkin tak berapa pakar sebab apa, petai ini saya akan macam ini yang paling terakhir sekali baru saya makan. Saya letak tepi dulu kan, baru saya makan dengan nasi dan sebagainya. Tapi mungkin peminat-peminat petai di luar sana, sedapnya kan, lagi-lagi makan panas-panas dengan nasi, sambal ikan bilis tu dengan rangupnya dan sebagainya. Senang saja, hanya tumiskan saja bahan-bahannya, sedikit saja bahan, ada 4 bahan di sini dan kemudian terhasillah sambal tumis petai. Okey, kita nak seterusnya kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya untuk kita makan. Dia kata tadi memang istimewa sebab apa, cara makan dia lain sikit. Selalu kita ambil sahaja tiram tu dan juga makan. Tapi ini dia kena cicahkan dengan sambal tumis tu. Kita letak sambal tumis tu dalam oyster tu. So kita bagi kita bagi Fatin rasa. Kan? Bukan rasa menyesal, tapi kita sambut cabaran tu. Kita nak rasa juga. Saya bukan apa, sebab saya nak sama-sama dengan kakak. Dia makan oyster juga, tapi saya di sini sajalah. Okey, oyster ni kita letakkan petai dengan apa tu ikan bilis goreng yang rangup. Lepas tu kita tambahkan dengan sambal petai ni. So saya rasa Fatin dia kurang lah penggemar petai kan. Saya okey. So sambal ni kita mixkan dengan oyster tadi. Bagi nak hilang akan rasa terlalu dia tak ada rasa hanya, tapi dia rasa dia tapi memang dia kalau ni kita kena letak lemon. Okey, ini salah satu tips lah. Dia ada oyster di situ, ada petainya, ada ikan bilis dan juga ada perahan lemon di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil Fatin nak kongsikan apa rasa dia. Tini mungkin boleh kongsikan juga apa lagi menu-menu lain yang ada di Lawar Village. Okey, so dekat Lawar Village kita ada lagi menu, kita punya menu signature ialah nasi kerabu sotong debab nama dia. Wow, so, sotong debab So ni nasi kerabu sotong debab. Dia punya dia punya terpelanting pula oysternya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia punya ni macam biasa kita hidangkan nasi kerabu dengan sambal tumis budu, sambal belacan, ulam-ulaman dan sotong besar. So kita ada juga nasi ulam sotong besar nama dia. So kita hidangkan dengan nasi putih dan ada kuah masak lemak ataupun kuah sup. Okey, berjaya tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah petai pertama saya selama. Dan sebenarnya sedap. Dia sebenarnya sedap. Sebab apa, rasa ada dia hanyir tak Fatin? Tak ada langsung. Rasa sejuk dia, rasa tiram dia. Memang of course rasa tiram kan. Tapi kalau kita cakap petai ni bau ke apa, tak ada. Saya terlupa yang ada petai kat dalam tu tadi tu. Okey, memang sedap. Okey, kalau boleh tadi dikongsikan juga mana sebenarnya penonton-penonton boleh nak dapatkan menu-menu daripada Lawar Village ni. So kita punya restoran terletak di Saujana Utama, Sungai Buloh, Selangor. So nanti boleh je Waze lokasi kita dekat ni lah, dekat Waze dengan Google juga. Okey, ada penghantaran kalau mungkin mereka nak buat pesanan melalui dalam talian dan sebagainya? Betul. Kita ada Food Panda dengan GrabFood. Okey, Tini. Selalunya kan apa antara menu-menu yang
pelanggan-pelanggan akan cari dekat Lawar Village? Kita punya menu yang hot adalah sotong besar itulah, sotong debab. Sotong debab tu kita makan dengan ayam asam. Ada nasi kerabu juga. Yes. Ada macam-macam lah sebenarnya di Lawar Village. So boleh terus pergi ke laman Instagram mereka dan juga boleh tengok satu persatu dan juga boleh cuba nanti. Okey, banyak lagi perkongsian berkenaan dengan menu-menu petai selepas ini. Apa kata kita berhenti rehat seketika? Kembali selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Terima kasih kerana masih bersama kami di Wanita Hari Ini TV3. Pastinya anda semua bersemangat pada hari ini. Tambah-tambah kalau anda dah minum kopi. Tambah-tambah lagi kalau kopi itu dari jenama Super. Oleh itu kita nak kongsikan kepada anda Super sebagai minuman panas pilihan pertama setiap hari. Dan pastinya rasa dan aroma produk Super ada cita rasanya yang tersendiri. Ada beberapa produk kalau anda lihat di depan saya ini. Yang pertama sekali ingin dikongsikan kopi Super Original yang dikaitkan dengan biji kopi yang dipanggang khas dan di tengah inilah. Okey, dan ianya juga mempunyai aroma yang kaya mewangi serta tekstur yang halus dan berkrim. Kopi Super Original boleh dijadikan jenama minum panas yang mempunyai produk untuk keperluan harian dan seisi keluarga. Okey, kalau kopi Super Original untuk seisi keluarga seterusnya, kopi Super Power yang secara umumnya tongkat ali digunakan untuk meningkatkan tenaga seharian terutamanya yang sesuai untuk para suami. Kopi Super Power mengandungi ekstrak tongkat ali, ginseng dan misai kucing. Tongkat ali merupakan remedi tradisional yang mampu menambah baikkan mood dan meningkatkan lagi tenaga serta banyak digunakan di Asia Tenggara. Manakala misai kucing pula antara herba yang dapat memanfaatkan kesihatan. Dan seterusnya kita nak kongsikan kopi Super Ayu berwarna merah jambu ini, minuman khas untuk para wanita yang secara umumnya kolagen dipercayai dapat membantu kesihatan kulit. Kopi Super Ayu juga mengandungi ekstrak kacip Fatimah dan juga kolagen. Kacip Fatimah kita tahu merupakan remedi tradisional sama seperti tongkat ali dan lebih popular untuk kaum wanita. Kopi Super Ayu ini istimewa kerana mengandungi kacip Fatimah yang dicampurkan dengan kolagen. Komponen penting maafkan saya yang umum tahu untuk mencantikkan dan melembutkan kulit. Dan seterusnya ada juga minuman bijirin Super Nutrimilk Original yang diperbuat dengan oat bijian penuh yang datang dari Australia serta mempunyai kepingan bijirin gandum yang penuh dan mengandungi sumber kalsium dan vitamin D. Minuman ini sesuai digunakan oleh semua peringkat umur. Jadi setiap kopi ini ada khususnya tersendiri, ada yang sesuai untuk seisi keluarga seperti Nutrimilk Original Cereal dan juga kopi Super Power. Yang khas untuk suami ialah kopi Super Power dan khas untuk wanita kopi Super Ayu yang mengandungi ekstrak kacip Fatimah dan juga kolagen. Jadi pastinya setiap daripada kita setiap hari akan minum kopi dan dipilihlah yang bersesuaian dengan anda. Baik, sebelum kita bersama dengan Fatin untuk kita nak belajar masak ikan bakar, jom kita tengok apa kawan-kawan kita suka tentang petai. Jom kita saksikan dan dengarkan. Saya merupakan seorang peminat petai. Sangat-sangat suka petai. Selalunya kalau jumpa petai dekat mana-mana yang dijual ataupun musim petai, memang tak akan lepaskan peluang untuk dapatkan petai untuk masakan makanan kegemaran saya. Antara makanan yang paling saya minat adalah ikan bilis sambal petai. Petai is my favourite lah. Saya kalau jumpa petai dekat luar memang saya akan beli. And then my favourite is sambal petai tempoyak. Makan dengan nasi putih panas-panas memang confirm bertambah. Makan macam tu pun dah sedap. Saya memang tak suka petai sebab dia bila makan tu kan dia rasa macam pahit-pahit kan. Lepas tu dia berbau. Suka makan petai sebab saya orang utara sudah biasa dah makan ulam-ulam ni. So petai tu memang favourite gila. Okay, selalu masak apa kalau petai? Selalu masak udang masak merah lah. Saya suka makan petai sebab saya memang penggemar makanan Melayu yang memang kita sendiri pun Melayu, kita makan makanan Melayu. Okey, selalunya masak apa kalau petai? Selalunya yang wajibnya sambal udang petai lah.
Itu kata orang ramai berkenaan dengan petai. Ada yang suka masakan tertentu. Semuanya pasti menggemari sebab khasiat petai itu sendiri. Okey, kita nak ke stesen yang nombor 3 yang mana ada menu istimewa ramai yang tertunggu-tunggu kan. Yang mana kita nak bawakan hari ini ikan siakap bakar sambal petai dan juga ikan siakap bakar tempoyak petai satu. Kita bawakan hari ini pasangan suami isteri yang mana suaminya pemilik The Boss Street Muhammad Fahmi Muhammad Rahani dan juga isteri beliau Nurdiana Burhanuddin. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah Farah baik. Bukan Farah, Fatin. Okey. So hari ini kita nak kongsikan apa dengan penonton wanita hari ini berkenaan dengan petai dan juga mungkin ada yang dah tahu menu-menu yang dibawakan oleh The Boy Street, ada yang belum. Kalau boleh dikongsikan juga. Okey. Jom kita ke depan sikit. Malu-malu pula dia. Okey, menu-menu dekat kedai kami ni kita ada menu bakar. Bukan menu bakar sajalah sebenarnya, kita ada menu Thai food pun kita ada. Pelbagai. Tapi special kedai kita ni memang kita akan ketengahkan, kita kedepankan kita punya menu bakar lah. Menu bakar. Dia bukan ada bakar sambal je sebenarnya, dekat kedai kita ada 3 variasi. Apa itu? Bakar biasa, cicah dengan ayam asam, bakar sambal ni lah dan juga bakar tempoyak. Okey, kalau bercakap mengenai tempoyak ni sebenarnya siapa yang suka kan kata ada elemen tempoyak, petai dan sebagainya ni? Fahmi ataupun Diana sebenarnya? Satu keluarga suka tempoyak. Memang satu keluarga. Okey, baik. Kita waktu tu dia meniaga durian juga. Lepas tu durian tu yang mana rosak tu kan, ada kan jadi tempoyak kan. Kita orang guna untuk jual kan. Jadi jadilah 3 jenis tu tadi tu, sambal, tempoyak dan bakar biasa. Okey, baiklah. Okey, kita dah nampak dah ada bahan-bahan di hadapan kita ni. Kalau boleh Fahmi kongsikan juga. Ini untuk kita menyediakan sambal petai ke bagaimana? Ya, betul. Untuk petai ni memang biasalah, dia cuma tambahan. Tapi untuk yang special ni sambal kita ni, dia ada pelbagai bahan-bahan dia lah, macam bawang merah, lengkuas, halia, serai, bawang putih, cili pula kita gabungkan 2 cili. Betul, ada 2. Tak ada pakai cili api ya? Tak ada. Cili kering dan juga sama, dia 2 cili kering, cuma yang ni tak pedas langsung. Ini pedas. Jadi ada setengah orang ni anak dia tak boleh makan pedas. Jadi kita gabung dengan cili ni. Jadi kuranglah sikit dia punya kepedasan, ada pijo-pijo sikit tu kan? Ya, betul. Okey, kalau kita nak tahu juga keistimewaan sambal daripada The Boy Street ni sebenarnya, tadi dia ada kongsikan dengan Fatin, 4 jam ya untuk nak sediakan. Ya, betul. Sebab apa tu Fahmi? Sebab dia nak betul-betul pecahkan rasa dia tu. Rasa campuran bahan-bahan tu. Itu memang apa orang kata resepi turun-temurun ke bagaimana? Betul. Resepi daripada keluarga sajalah. Kena cuba ni kan. Betul, wajib. Okey, kalau selain daripada 2 menu yang kita bawakan hari ini, nampak tu Diana tengah susun-susun petai tu. Mungkin yang siapa yang suka petai tu macam sedapnya kan. Okey, apa lagi menu-menu istimewa ada di The Boy Street? Macam kita menu istimewa kita bergantung pada permintaan. Ya, betul. Kadang-kadang kita ada buat ikan jenahak, tilapia, macam ni siakap, udang, sotong, macam-macam lah. Okey, sebenarnya ini adalah tercetus semenjak PKP. Ya, betul. Itu dah macam idea, membuah-buah idea kan. Betul. Banyak lagi sebenarnya menu-menu yang dikeluarkan oleh kedua mereka lah. Okey, di mana sebenarnya untuk penonton-penonton nak dapatkan menu-menu berasaskan petai ini? Boleh datang ke restoran kami. Kita lokasi kami di Sarjana Utama, Sungai Buloh. Sungai Buloh, dekat sahaja. Okey, selain daripada tu ada antara pelanggan-pelanggan kan yang mungkin datang memang disebabkan menu itu, apa antaranya? Bakar ni lah, bakar sambal. Bakar sambal? Sambal petai. Ini memang betul-betul sedap ni sebab orang luar pun datang untuk mencari bakar sambal dia. Ada ke antara tips-tips untuk nak menyediakan bakar sambal yang terbaik? Tips dia kena masak lama lah. Lepas tu disiplin lah dari segi menyediakan bahan-bahan tu. Jaga kualiti lah. Jangan tipu barang. Kalau berat dia kena ada kiraan dia tu kena betul. Sebenarnya mereka ni sebenarnya memang suka kan masak dan juga menyediakan bahan-bahan makanan. Jadi memang sedap lah kan orang kata. Okey, boleh tak kalau Fatin nak rasa juga kenyang hari ni pagi tadi. Okey, untuk menu apa mungkin yang boleh bagi Fatin rasa? Kita try ikan bakar kan sebab ikan bakar tu ramai permintaan dia kan. Ya, betul. Kita nak sedikit sahaja. Okey, Diana tolonglah. Okey, kalau nak tahu juga sebelum ini ada buka orang kata ada menjalankan operasi ikan-ikan segar. Ya, betul. Jual ikan segar waktu PKP tu. Itulah ada kesinambungan dia. Selepas itu barulah kita buat ikan bakar. Banyak sebenarnya cara kita untuk menjana pendapatan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini adalah sambal petai dan juga ikan bakar ini yang mendapat permintaan yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba Bukanlah tak terkata. Sedap. Alhamdulillah.
Fatin tak pernah makan ikan bakar dengan petai. Oh, ya ke? Tapi dia punya rangup tu yang dia sedapkan. Ya, betul. Maksudnya dekat sini petai tu tak boleh direbus lama, memang dia kena letak fresh tu. Ya, betul. Okey. Permintaan tinggi tak untuk petai ni sebenarnya? Dia sangat tinggi. Dekat The Boy Street? Oh, okey. Baik. Antara menu-menu yang mungkin kata harganya, kalau kita tengok satu pinggan ni berapa ramai boleh disajikan? Satu hidangan ni lebih kurang 3 orang. 3 orang boleh. Okey. Di hujung ni mungkin Fahmi boleh kongsikan sekali lagi. Dekatlah sikit ni jauh-jauh mereka ni. Okey, sekali lagi untuk penonton, apa laman Instagram dan juga di mana lokasi kedainya. Okey, lokasi kami dekat Sungai Buloh, Sarina Utama. Instagram kami The Boss Street lah. Boleh follow Instagram, akaun TikTok kami, Facebook dan Instagram. Ada semualah, ada TikTok dan juga Instagram. Boleh betul. Anda lihat-lihat di sana apa menu yang terbaik yang boleh anda cuba. Banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini, Fahmi dan juga Diana. Terima kasih kita ucapkan. Selepas ini ada bersama Hawa satu lagi menu istimewa daripada petai. Tapi sebelum itu kita nak saksikan TikTok berkenaan dengan petai. Jom kita saksikan. Petai, petai. Kenapalah kau mahal sangat? Dah lah sedap. Siapa peminat petai yang kat luar sana tu? Adik. Untuk sambal petai yang garing, ikan bilis kena goreng dulu guys. Lepas goreng, letak tepi dulu. Lepas tu tumiskan bawang putih dan halia yang ditumbuk dalam minyak yang sama. Dan cili kisar 2 sudu bersama hirisan bawang besar. Lepas tu masukkan perasa, garam dan gula, masak sampai pecah minyak. Lepas tu masukkan petai, kacau-kacau sekejap, jangan lama sangat. Dan masukkan ikan bilis yang digoreng tadi. Dah siap guys, selamat berbuka puasa kepada semua yang beragama Islam. Oh, jadi kalau mau punya suami mapan itu harus cantik. Ya nggak apa-apa, gue emang jelek. Tapi percuma cantik kalau lo nggak bisa ngurus suami, lo nggak bisa masak. Nanti giliran suami lapar, jawabnya gini, saya nggak usah makan ya, kan aku udah cantik. Lanjut. Boleh je nak join je mereka, tapi ada syarat dia. Mami tambah pokok berpisang 2 kali. Siapa hari tu? Isha! Mari sekali je? Patut tak mari? Tak konsisten. Kita kena jaga the power of konsisten. Amboi-amboi, macam-macam yang anda kongsikan di TikTok, macam-macam masakan yang menggunakan petai. Petai ni sebenarnya masak dengan apa pun sedap kan? Tapi tengoklah cara penyesuaiannya bagaimana. Dan pastinya kita nak belajar daripada tetamu kita yang seterusnya yang akan kongsikan spaghetti, lomak, petai. Kalau masak lemak ni mestilah WHI bawa seorang insan dari Negeri Sembilan bersama kita. Ialah Puan Haslinda alias dari La Muffin. Terima kasih Puan bersama kita. Sama. Okey, tadi kita dah belajar lauk macam-macam kan, ada ikan bakar lah, ada soto, nangka petai, dan sekarang ini menu barat boleh saya katakan, tapi digabungkan dengan masak lemak petai ni. Fusion. Idea tu datang dari mana Puan? Masak lemak kita suka makan masak lemak ni kan. Lepas tu macam terfikir kalau letak petai ni macam sedap juga kan. Lepas tu cuba-cubalah, sedap pula. Lepas tu especially macam orang kampung kan. Biasa kalau orang kampung ni kalau spaghetti ni dia macam susah sikit nak makan. Bila letak lemak, bila letak petai ni kan dia rasa macam menjadi macam sedap dengan lemak dia, dengan petai dia tu rasa macam Melayu lah sikit. Yalah, sebab kalau carbonara kan Puan kita dia guna lemak. Betul. Dan kita guna cheese, kita guna cooking cream. Tapi kalau masak lemak ni kita guna santan macam biasalah. Kita guna santan, kita guna cooking cream juga. Cooking cream juga. Sebab kita nak maintain dia punya rasa lemak dia tu. Krim tu kan. Dan kita letak cili api. Okey. Itu yang buat dia itu memang wajib lah. Petai dia sama mesti ada pedas. Kalau tak pedas dia mesti masam. Oh ya, kalau gabungan fusion dia baru sedap. Kalau macam ni dia pedas. Yang ni siakak tumis ni dia masam. So dia kena dengan petai tu. Kata orang Negeri judu bona lah tu. Judu bona. Judu tu judu tu macam kena sangat lah tu. Itulah saya pun syok juga tengok yang ni dari tadi kan. Dan ini santan. Dan Puan kata kalau petai ni memang gabungan dia kena
kena masam-masam ataupun pedas? Atau pedas. Dia memang masuklah. Sebab kadang-kadang kan kita nak fusionkan masakan, kita takut masakan tak kena pula kan. Betul. Okey, tapi kita nak belajar jugalah kalau nak masak spaghetti ni, mungkin bahan-bahannya dah tahulah sedikit sebanyak. Ada butter, butter, ada yang basic dia ada butter dengan bawang kita tumis. Lepas bawang putih tak perlu? Bawang putih tak perlu. Macam masak lemak masak tak letak bawang kan? Actually masak lemak yang asli kita tak letak bawang. Tapi ni kita nak buat apa ni kan? Kita letak bawang, kita tumiskan dia agak-agak dia dah layu tu, kita masukkan cili api. Cili api ni ikut selera lah. Kalau suka pedas banyak. Lepas tu tapi actually betul, lagi pedas lagi sedap. Lagi best kan? Lepas tu kita masukkan petai. Petai masuk awal. Masuk awal. Kalau suka layu, lembut, masaklah lama. Kalau tak suka layu, masak sekejap je lah. Lepas tu kita masukkan santan dengan cooking cream. Okey, jadi amount dia, jumlah dia yang sama lah. Lebih kurang lah. Kalau suka macam lagi lemak, kita tambah cooking cream. Kalau rasa macam nak cair sikit, kita tambahlah susu sikit bagi dia cair. Ada orang suka yang lemak-lemak kan. Okey, lepas tu bila dah semua dah menggelegak apa semua, last sekali Allahu Akbar. Last sekali baru masuk kita pilih seafood. Sebenarnya nak ganti ayam pun boleh, daging pun boleh. Ikutlah protein apa kita suka ya. Tapi kali ni saya pilih seafood, udang dengan sotong. Masukkan sekejap, dia dah masak terus angkat. Saya mudah saja sebenarnya. Senang aja. Lepas tu spaghetti ni kita dah masak awal-awal lah kan. Masak, curahkan dekat dalam atas kuah dia tu, curahkan atas spaghetti. Okey, betul unik sekali. Dan saya tengok petai ni pun rendam dengan air kan. Kadang-kadang kalau kita beli lepas tu tak ada peti ais, lepas tu selang seminggu tak masak, dia kecut. Dia kecut, lepas tu kita tak boleh nak guna dah kan. Jadi kalau tip nak simpan petai macam mana nak bagi tahan lama kalau kat rumah? Petai kalau nak simpan kena rendam dengan air. Sebab nanti dia punya kesegaran tu dia maintain lah, dia kekalkan kesegaran air dia. Air sejuk lah, tak ada air biasa je. Kalau ada air tapis lagi baguslah kan. Kalau tak ada air pahit pun boleh. Letak dalam tu, masuk dalam bekas tutup, simpan dekat dalam peti ais. Betul, kadang-kadang teringin pergi pasar hari Ahad depan tengok peti ais dah kecut dah, tak boleh masak. Tapi kalau macam dah kecut tu hawa kan, hawa dah kupik tu, hawa rendam dalam air, dia akan segar balik. Dia akan absorb air tu. Masih boleh terus digunakan. Betul. Itu tip yang dikongsikan oleh Puan Hazlinda bersama kita juga. Dan Puan sebenarnya pemilik La Muffin kan? Ya, betul. Kalau di situ apa yang dijual ataupun diniagakan? Saya punya main produk sebenarnya kek, birthday cake, wedding cake. Tapi saya ada buat pastry juga, ada pulut kuning. Lepas tu saya ada buat catering juga macam spaghetti bolognese, carbonara. Lepas tu sandwich, pastry, semua ada macam-macam lah. Ada macam-macam pastry di situ. Tapi kita sekarang ni kan nak rasa. Penerbit dah suruh rasa. Saya tunggu bila dia pun nak hantar pinggan nak suruh rasa. Okey, terima kasih Puan. Boleh, tak ada masalah. Sekejap ambil petai dia sikit. Okey, tu dia. Okeylah, sebab Puan dah letak petai, saya pun makan petai lah. Suka, tapi sekejap lagi tak bercakap dengan kawan-kawan Bismillah. Ya Allah. Satna. Okey. Okey. Kuah dia memang creamy Puan. Betul. Kita makan petai lah juga. Alhamdulillah. Yang ni lembut petai ni. Lembut. Ikut cita rasa masing-masing. Saya rasa orang yang kurang gemar petai, kalau dia makan yang lembut ni, dia tak terasa sangat. Betul. Jadi, kalau anda nak petai lembut sikit, masukkan awal-awal. Terima kasih banyak-banyak Puan bersama kita. Terima kasih banyak atas jemputan. Boleh kongsikan Instagram, laman media sosial, La Muffin. Boleh jemput melawat ke IG La Muffin, LAMUFFINE. Saya base di Sungai Buloh. Online order, tapi penghantaran seluruh Lembah Kelang. Seluruh Lembah Kelang kita boleh aturkan untuk penghantaran lah. Di Lembah Kelang ya. Ni Puan, yang saya tengok ada di tepi ni jeruk petai. Ini jeruk petai ni penambah selera ni hawa. Ni kat orang diet pantang ni tak boleh makan. Ya kan? Nanti bertambah-tambah nasi. Ni penerbit tanya nak buat macam mana? Ni senang je nak buat dia. Mula-mula petai tu kita buang
dia punya tepi-tepi tu, lepas tu kita rebus sekejap sampai color kulit dia berubah. Lepas tu kalau nak biarkan yang ada kulit tu, kita boleh terus masukkan dekat dalam bekas ni. Kalau nak buat macam ni, kita picit je. Picit je nanti keluar, susun dalam bekas. Letak garam, sebaik-baiknya garam kasar lah. Garam kasar, lepas tu curahkan air masak yang tak panas. Tak panas, air room temperature. Atau air tapis boleh. Lepas tu masukkan cili. Tutup aja. Oh, macam tu saja. Siap. Senang saja. Tak payah cuka, tak payah apa sebab kita dah masak petai ni. Okey, terima kasih banyak-banyak puan. Macam-macam dikongsikan dalam masa beberapa minit saja. Alhamdulillah. Harapnya bermanfaat buat anda semua. Okey, banyak lagi perkara menarik akan kami bawakan kepada anda di WHI. Kita berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Kita dah sampai di penghujung siaran kita. Kalau anda lihat di hadapan saya ni pelbagai menu daripada berasaskan petai, aromanya subhanallah. Ya, Fatin, hari ini saya simpan perut tahu. Memang semua ni untuk awak. Saya tak makan sarapan sebab saya tahu makanan tengah hari ni ada macam-macam. Ya, betul. Pilih je apa saja. Kita ada dari spaghetti lemak petai, kita ada ikan bakar, Fatin, ada udang, kita ada tiram juga. Petai. Ui, tukar tempat nak. Boleh. Lagi. Okey, terima kasih juga kita ucapkan kepada penonton-penonton yang mana menghantarkan komen-komen anda di Facebook. Banyak sebenarnya kita ambil daripada Siti Nur Syafi Cik Not, di mana sambal petai dengan daging terbaik. Wow. Okey, dia juga cakap masak lemak petai dan juga rebung yang dicincang, ada udang lagi. Okey, kita boleh cuba. Nasi ada juga yang buat pilihan Azizah Ninggal yang mana nasi goreng petai ikan bilis pun sedap juga. Okey, ini tips yang boleh kita kongsikan. Kalau nak hilangkan bau petai, lepas makan tu Hawa, kunyah je dengan biskut, insya-Allah hilang bau dia. Ada biskut tak? Tadi dah makan petai berapa biji dah. Itulah. Sekejap lagi nak makan lagi. Okey. Alright. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada tetamu-tetamu kita yang mana berkongsikan berkenaan dengan menu-menu petai. Kalau boleh sekaliguslah kita nak minta mereka untuk kongsikan laman Instagram dan juga lokasi kedainya. Mulakan dengan Fahmi. Ikan bakar macam mana? Ikan bakar. Lokasi ikan bakar kami berada di Sungai Buloh, Sarjana Utama. Jadi bolehlah follow Instagram kami, The Boss Street. Ada Facebook, Instagram, TikTok. InsyaAllah di situ ada nombor-nombor phone kita lah kalau nak booking atau nak bertanya, insyaAllah. Okey, maklumat ada di situ ya? Ya, betul. Okey, dan tadi Puan Haslinda yang nak kongsikan spaghetti lemak petai. Kalau mereka nak pastry kan daripada La Muffin, bagaimana? Okey, boleh. Saya berada di Sungai Buloh. Boleh cari, Instagram ni? Instagram La Muffin. LAMUFFINE. Okey, semua details ada dekat situ. Okey, semua details ada di situ. Itu Puan Haslinda. Kita nak tanya juga Puan Juliana. Silakan. Kami beroperasi di Kampung Batu Muda, Kuala Lumpur. Dan laman sesawang kami adalah Kek Kusuka Bakery. Kek Kusuka Bakery. Manja nama dia. Okey, dan terakhir Puan Nur Kartini, silakan. Okey, restoran kita terletak di Sarjana Utama, Sungai Buloh, Selangor. So, jika ingin mendapatkan menu yang rare ni, oyster sambal petai, so jemput-jemputlah ke kedai kami dan kami juga ada sotong debak petai. So, ini adalah signature dish dekat restoran kami lah. So, boleh layari kita punya Facebook. Kita ada juga Lawar Village, TikTok Lawar Village dan juga Instagram Lawar Village. Sama je semuanya. Baik, Lawar Village. Nanti you all boleh juga Waze je lokasi Lawar Village terus sampai ke depan kedai. Okey. Jadi masa yang ditunggu-tunggu kita tukar tempat. Dia laju Okey, ini pinggan untuk awak Hawa. Kita nak tengoklah. Hawa boleh terus ke begitu? Boleh. Okey, dan sekian saja untuk hari ini. Tapi esok kita nak bawakan topik untuk siaran esok bersama dengan Hawa dan juga Fahrin kan? Insya-Allah. Okey, sekarang ini dia dah teruja nak makan oyster Esok kita bawakan topiknya adalah inflasi depresi.
depresi. Sebab kita tahu sekarang ini dengan banyak kenaikan harga barang, kan, harga tepung dan peniaga pastinya terkesan juga. Jadi esok pastinya kita nak ketahui dari sudut ekonominya kita ni sebagai orang biasa, sebagai rakyat, macam mana kita nak teruskan hari-hari kita ni dalam keadaan ekonomi yang cukup mencabar ini. Kita akan pelajari esok jam 12:30 hari di bagaimana TV3. Di TV3 bagaimana sebenarnya untuk kita kawal emosi kita dan juga bagaimana perancangan yang terbaik untuk kita mengawal inflasi depresi itu. Baik, untuk itu kita sekian dulu untuk hari ini. Menu petai kami bawakan. Kita nak rasa-rasa. Kami tinggalkan anda dahulu di sini. Semoga jumpa lagi esok. Terus jaga diri anda. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Jom kita cuba. Bismillah. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan